Okey. Okey. Assalamualaikum. Tadi tak on ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضللنا السبيل وقال الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه 60 سنة فقد أنزل الله إليه في عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi pengurusi kepada surah An-Nur Sanwi Kayangan dan jawatankuasa beliau, alhamdulillah, sahabat-sahabat yang mengenali saya sejak puluh tahun yang lalu, teman-teman, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Macam saya bagi tahu tadi sahabat-sahabat yang bertemu dengan saya, 45 tahun saya beri kuliah macam ni, 45 tahun dah. Inilah kali pertama kuliah saya dibuat selepas Isya. Kali pertama. Dan saya tidak menyangkakan. Jadi saya punya kawan khas saya minta tanya betul ke 8.30 ni, betul ke 8.30? I think he did call person here, just to confirm whether it is really 8.30. Saya pun agaknya ada ragu-ragu sikit lah. Biasanya kita selepas Isya, habis saja kuliah selepas maghrib, selepas Isya tak tunggu-tunggu lagi dah. Makan pun orang dah tak kisah dah, jamuan pun orang dah kisah dah. Balik untuk mengejar sesuatu, untuk menentukan mereka dapat berehat agaknya. Besok nak teruskan lagi kerja di pejabat masing-masing. Saudara-saudara, malam ni 8.30 di sini. Dan saya berjanji tak akan melebihi daripada 1 jam. Sekarang jam saya 8.45, saya mengakhirkan 9.45. Kalau misalnya tak berakhir juga, tuan-tuan cabut aja mikrofon ini daripada saya, insyaAllah. Saudara dan saudari mata sekalian, saya tadi bacakan beberapa ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Antara ayat Al-Quran yang saya baca tadi, tuan-tuan, mungkin saya tak baca, saya baca kali ini. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu. Saudara-saudara, malam ni dalam masa 1 jam ni agaknya saya nak menyentuh satu persoalan agaknya jarang kita fikirkan, ataupun benda itu berlalu begitu dan kita tidak memikirkan. Isteri tak fikirkan, suami tak fikirkan, anak-anak tak fikirkan. Tapi benda itu ada pada kita. Benda itu ada pada tuan-tuan. Satu pengalaman hidup tuan-tuan yang semestinya benda itu ada hari-hari kadang-kadang menjelma di hadapan kita. Apa dia? Saya nak cerita pada malam inilah penyesalan. Bukan di dunia, penyesalan di akhirat. Sesalnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada nak putus nyawa. Bila tuan-tuan nazar nanti, tuan-tuan berada dalam keadaan sakratul maut, perempuan yang berada dalam sakratul maut nanti, tuan-tuan akan merasakan, tuan-tuan, beberapa minit sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, satu penyesalan akan timbul. Anak kita pun rasa menyesal.
tak bagi khidmat yang terakhir kepada ayah. Ayah tuan-tuan 2 bulan di hospital. Anak-anak datang, anak nombor 2 datang, anak nombor 3 datang, menantu datang. Datang tanya nurse macam mana keadaan ayah, macam mana kedudukan terakhir ayah, apa doktor pakar kata tentang ayah. Habis tu tengok mak bapak sikit, terus balik ke rumah. Berapa orang yang menanyakan, hari tu kita dah beli dah habis ke tak? Ya. Ibu tanya nurse, dulu saya letak kat sini alat-alat tayamum. Nurse ada ke? Bantu-bantu ayah saya untuk tayamum, untuk subuhnya, untuk zuhurnya. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang agaknya anak kita yang menanya persoalan itu? Sampai saja kita ke hospital dengan bapa kita atau mak dia tuan-tuan di pembaringan maut. Itu pembaringan maut. Berapa orang minta sikit daripada matron, saya nak ubah sikit kata sikit aja. Ada tak apa ni yang bersih sikit, lapik yang bersih sikit aja, saya nak satu line yang lebih sikit. Apa nak buat tuan-tuan? Menghalakan qiblah dan membawa ayah bersama-sama kita menunaikan sembahyang asar 4 rakaat. Tuan-tuan ada tengok ke begitu? Yang saya tengok, yang pernah saya masuk hospital tuan-tuan, terutama hospital swasta, sama ada satu bilik 1 orang atau satu bilik 2 orang. Kalau 2 orang, 2 televisyen dalam bilik itu. Nak mati 3 hari lagi nak mati. Mata terbuntang dengan televisyen tuan-tuan. Soccer after soccer, sports after sports. Tak itu tengok. Tak ada nak fikir. Doktor yang pakar pun doktor India, doktor Cina yang pakar, tak fikir tentang itu. Matron Melayu tak fikir tentang itu. Macam mana nak menghantar orang yang bakal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu penghantaran yang baik supaya mereka mati dalam husnul khatimah. Tadi doanya, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Saudara-saudara, ini yang berlaku. Dan saya nak tanya saudara, berapa orang anak-anak kita, tahu ikut jangkaan doktor, ayah kita ni tinggal hanya dalam 24 jam saja lagi untuk bernafas dan terus hidup. Kalau tengok semuanya sekali, BP-nya, tengok dia punya oksigen level dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan, menunjukkan dalam jangkaan doktor hanya hidup dalam 12 atau 24 jam lagi. Berapa orang anak kita? Mesyuarat antara anak-anak, siapa yang akan mentalkinkan ayah? Siapa di antara kita, anak 6 orang ni, siapa yang akan mentalkinkan ayah? Siapa yang duduk di tengah? Siapa nak duduk di kaki? Siapa nak duduk sebelah kiri? Siapa nak duduk sebelah kanan? Siapa yang membaca Quran? Siapa yang kepala Quran? Siapa yang menenangkan mak kita? Mak kita nak ditenangkan, keluarga-keluarga terdekat nak ditenangkan. Siapa dia yang bertanggungjawab untuk create satu suasana? Ayah nak pergi, mak nak pergi ni. Satu suasana yang memungkinkan suasana Islam, suasana iman, suasana taqwa mengiringi mereka yang akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jawab soalan ni. Bayangkan muka anak-anak kita yang tak datang ke masjid ni. Mana anak kita tuan-tuan yang umur 13 tahun sampai 20 tahun? They're not too young. They are not 13 yet. Mana anak kita? Saya bagi tuan-tuan dan puan ceramah, minta maaf saya sebut ni, hampir setiap malam. Dan kalau hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, Jumaat tu negeri Kedah, negeri Perlis, Kelantan, Terengganu, tuan-tuan dan puan ni, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan ni, kuliah yang baru ni saya pergi negeri utara, tak pernah sebut negeri utara. Pada hari yang lepas baru balik daripada negeri utara, tuan-tuan dan puan ni. Saya duduk situ 3 hari 3 malam. Tuan-tuan, 6 kuliah maghrib, 3 kuliah subuh, 2 kuliah duha. Saudara nak tahu tuan-tuan, kuliah setengah daripadanya, oleh kerana sekali-sekali Dr. Hasan datang, yang ramai sampai 200 orang, sampai 250 orang dalam kuliah itu. Kuliah subuh 200 orang. Tapi tengah-tengah kuliah saya tanyakan, tuan-tuan dan perempuan, kita berhenti dalam 3 perusahaan. Tuan-tuan pusing keliling sekarang, perhatikan, angkat tangan. Siapa yang nampak anak-anak berumur antara 13 sampai 20 tahun? Angkat tangan, tunjuk dekat saya. Tuan-tuan nak tahu, next to zero, tuan-tuan, next to zero. Saya pernah keluar tuan-tuan bersama dengan almarhum Tan Sri Fahmi Rajab 4 bulan tuan-tuan.
Keluar di satu tempat 4 bulan, tuan-tuan. Berdakwah 4 bulan. Tak tidur hotel, tak tidur homestay, tidur masjid, 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 masjid. 4 bulan 120 hari masjid, masjid, masjid. Bangun pagi, Tan Sri Fahmi Rajab bangun pagi pukul 3, tuan-tuan. Tiap pagi pukul 3. Pakai lampu, pun getah punya lampu tu, pakai. Suruh baca Quran. Tahajudnya buka Quran, baca Quran, tuan-tuan. Tahajud buka Quran, baca Quran. Every morning without fail. 3 o'clock in the morning. Bayang, tuan-tuan, 120 kali tahajud, 120 kali sembahyang taubat, 120 kali sembahyang hajat, 120 kali sembahyang witir. Saudara, suasana ini, tuan-tuan, inilah suasananya. Suasana yang dapat membina manusia, yang diharapkan atas suasana ini manusia mati menyambut doa yang dibaca. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hayat aku dalam husnul khatimah, jangan kau akhirkan hayatku dalam su'ul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Antaranya mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengakhirkan hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, Allah jamin syurga ke atas mereka. Tapi siapa yang punya usianya, tuan-tuan, boleh memibut, boleh melahirkan, lidahnya lembut, jiwa hatinya lembut untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak perlu Muhammad Rasulullah. Ulama kata, bila orang yang sedang berada dalam keadaan nazak sakratul maut, cukuplah dengan la ilaha illallah, tak perlu menyebut Muhammad Rasulullah. Siapa yang nak menyebutkan itu? Anak kita yang tak datang masjid malam ini nak menyebutkan itu. Anak kita yang tak pernah datang duduk kuliah ilmu seperti ini nak mengambil peranan itu untuk mengingatkan ayah menyebut la ilaha illallah. Wahai ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Saudara, inilah yang berlaku. Saya saksikan dengan mata kepala, teman-teman, macam mana orang mengakhirkan hayat dalam suasana yang diperlukan pertolongan anaknya, pertolongan isterinya, pertolongan suaminya. But those kind of helps never came. The helps never came. Saudara, ada satu ulasan daripada ulama, tuan-tuan. Bila kita sudah dikuburkan, beberapa tahun sudah dikuburkan, semalam hari Khamis, petang Jumat. Khamis masuk malam Jumat, Khamis petang. Dikatakan, tuan-tuan, roh-roh yang ada di alam barzah akan bangun. Roh-roh itu akan menghadap kiblat, bangun menghadap kiblat sampai tangannya mengangkat tangan ke langit, mencucuk air mata, tuan-tuan. Roh ini akan menyebutkan di hadapan Allah, wahai Allah, di mana doa anakku, wahai Allah, di mana doa anakku, wahai Allah. Aku dah mati 35 tahun. Mana doa anak pertama aku, mana doa anak kedua aku, mana doa anak ketiga aku. Saudara, mati anak Adam, tuan-tuan semua tahu ni. Semua yang datang menghantar ke kubur akan balik. Keretanya akan balik, tuan-tuan ya. Sahabat-sahabatnya akan balik, medal-medalnya akan balik, title-titlenya akan balik, kekayaannya akan balik, keselesaannya akan balik, kemewahannya akan balik. Yang mengikut jenazah itu 3 perkara. Tuan-tuan dah tahu semua ini. Pertama, amal jariah. Kedua apa, tuan-tuan? Kedua apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, doa anak yang saleh, anak yang salihah. Tuan-tuan cuba gambarkan wajah anak-anak kita. I got 8 children, tuan-tuan. I got 8 children. Gambarkan anak yang pertama sampai anak yang terakhir. Anak yang mana yang membantu kita di saat-saat akhir sebelum kita bertemu dengan Allah. Anak yang membantu antara kita, menjuruskan kita ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam husnul khatimah. Bagi tahu saya, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan sekarang ni gambar seorang anak kita, seorang. Siapa nak membaca Quran? Anak kita tak pernah ditasmik bacaan Qurannya, bapaknya.
Ada anak-anak yang suruh umur 41 tahun, bapa tak pernah tasbih, bapa tak pernah tahu anak laki-laki, anak perempuan boleh baca Quran atau tak boleh baca Quran. Worse, if the fathers themselves do not know how to read Quran. Ramai tak boleh baca Quran, ramai tak boleh baca Quran. Boleh tak kita mati kalau tak boleh baca Quran? Boleh tak kita menjawab soalan-soalan muka nakir kalau tak boleh baca Quran? Boleh tak kita putuskan nyawa kita di pekan akhir ni kalau tak boleh baca Quran? Boleh tak kita dibangunkan setelah kiamat pergi ke padang mahsyar kalau tak boleh baca Quran? Boleh tak kita bertemu dengan Nabi Muhammad untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad kalau tak boleh baca Al-Quran? Those are the questions you need to ponder. I need to ponder. Those are basic questions we got to answer. We got to provide some reasonable answers. Saudara yang dekat sekalian, cuba itu tuan-tuan. Minta maaf, saya bawa tajuk ni tuan-tuan saja je. Tadi seakan-akan tajuk ini saya tadi bagi tazkirah di KWSP. Tuan-tuan tahu KWSP dekat Kuasa tu, bangunan Kuasa tu, antara bangunan yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling besar. Bukan paling tinggi, yang paling besar di Malaysia. Headquarters kepada KWSP. Saya minta bagi tazkirah tadi, saya diminta memberi khutbah tadi, dan saya diminta mengimamkan solat Jumaat bagi jemaah yang hadir. Surau dekat KWSP tu tuan-tuan, dua surau tuan-tuan ni satu sama besar saiz dengan surau ni, besar surau dengan seluruh kelengkapan yang ada tuan-tuan. Bagus, alhamdulillah. Saudara yang berhati sekalian, tadi saya menyebutkan tuan-tuan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang dimenangkan secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tuan-tuan, marilah bersama dengan saya, bersama dengan kita semua, mari kita janji di depan Allah. Kalau malam ini tuan-tuan tiada buat perjanjian itu, malam besok tak buat perjanjian itu. Kalau malam besok tak buat perjanjian itu, malam lusa tak buat perjanjian itu. Minggu lusa tak buat perjanjian itu, bulan lusa tak buat perjanjian itu, tahun lusa tak buat perjanjian itu. Apa perjanjiannya? Wahai Allah, malam ini aku berjanji, we make covenant, namanya covenant. We make agreement and covenant between us and Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Saya bersama isteri dan anak-anak akan menentukan setiap anggota keluarga saya menjadi ahli syurga bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. That is the kind of resolution tuan-tuan mesti buat malam ini. Kalau tuan-tuan belum pernah buat, kalau tak pernah cerita tentang isteri, tak pernah cerita dengan anak-anak supaya seluruh ahli keluarga menjadi ahli syurga, kita nak jadikan mereka ahli apa? Sebagai ayah, sebagai ketua keluarga. Anak ada 8 orang, Hasan Ali. Anak saya yang tua 49 tahun tuan-tuan. Kalau saya tidak daripada kecil mengasuh mereka dan mendendangkan perkataan syurga, bagaimana tuan-tuan? Bagaimana? Apa dendangan anak-anak? Daripada bayi menjadi toddler menjadi tuan-tuan, anak-anak muda, anak kecil menjadi remaja menjadi dewasa, dan anak saya lebih daripada dewasa sekarang yang pertama. Apa yang kita dendangkan? Kalau kita tidak dendangkan lagu syurga, sampai sekarang mereka tak terasa satu pressure mereka mesti menjadi ahli syurga. Mereka tak terasa melakukan the preconditions untuk menjadi ahli syurga. Mereka tak terasa pun bangun pagi, waktu tengah hari, besok hari Sabtu dengan hari Ahad, sampai waktu petang, sampai waktu malam, apa amalan-amalan mereka? Amalan-amalan yang solid untuk menjadikan mereka ahli syurga Allah SWT. Bangun pagi besok, saya nak cadang, bukan saya nak cadang, berdasarkan sikit pengalaman saya lah, dengan 4 bulannya dengan Tasrifah Min mula-mula keluar 7 tahun yang lalu di Thailand, 40 hari di Thailand tuan-tuan. Saya nak sebut Tasrifah Min ni tuan-tuan. Orang masuk manusia tuan-tuan, Masya Allah, punya hebat lah, punyalah hebat bagi saya lah, teman sahabat saya
Atas sahabat saya mengunjungi dia. Saya duduk Taman Tun, dia duduk Sungai Penchala, tuan-tuan. Kunjungi dia. Beberapa kali kita jumpa dia bersetuju untuk mengikuti kita ke Thailand. 40 hari ke Thailand. Ke Bangladesh 3 kali saya ke Bangladesh dengan dia, tuan-tuan dan puan. Ke Jepun, yang terakhir sebelum dia meninggal ke Jepun. Ke Bangladesh sekali lagi. Sebelum dia meninggal pergi Mekah, tuan-tuan, pergi Mekah. Kali yang berapa saya pun tak tahu. Balik daripada Mekah, spend only one night in KL from Jeddah, picking up his wife, dibawa ke London untuk majlis convocation cucunya. Tak sampai ke London dalam perjalanan 13 jam kapal terbang. Tak salah saya dalam 2 jam setengah lagi sebelum mendarat di Heathrow, Allah ambil dia pada selama-lamanya. Tapi apa yang saya nak sebut? Dia contoh, tuan-tuan, apa yang saya nak sebut? 4 bulan saya keluar dengan dia. 4 bulan. Saya sebut lagi tadi. Tak tinggal tahajudnya. 4 bulan tak tinggal Qurannya. 4 bulan tak tinggal majlis ilmunya, taklim wa ta'lumnya. 4 bulan tak tinggal bersama-sama. Pukul 6 petang, we go lorong by lorong, ketuk pintu, tuan-tuan. Assalamualaikum, rumah ke rumah. Tan Sri Pahmin, tuan-tuan, memberi salam sebagai juru salam. Assalamualaikum. Saudara, kekayaan, keselesaan, kemewahan yang dia ada. Semua keretanya nombor 1, tuan-tuan. Semua keretanya nombor 1. He has fleets of cars, fleets of expensive cars. Jarang ada orang yang biasa selain daripada Sultan ada Rolls Royce. Dia ada Rolls Royce, pelik nombor 1, tuan-tuan. Dia ada Lamborghini, dia ada Maserati. Tuan-tuan sebut apa saja, fleet of cars. Tuan-tuan, kadang-kadang saya beritahu makanan tengah harinya datang daripada Hilton, bawa ke rumah dia untuk makan tengah hari. Itu yang diberitahu kepada saya lah. Betul tak betul, Allahu a'lam. Tapi bila keluar, tuan-tuan, anda nak tahu, setengah masjid izinkan kita tidur di ruang solat. Setengah masjid tak izinkan tidur di ruang salat, tapi tidur di serambi. Setengah masjid ruang salat pun tak boleh, serambi pun tak boleh. Akhirnya Tan Sri Pahmin dengan kita semua ada 12 orang, tuan-tuan, betul-betul tidur di kaki 5, di tangga-tangga berdekatan dengan toilet, tuan-tuan. 6 hari 6 malam dengan nyamuk dan sebagainya. Saudara, nak dapat iman, nak dapat keyakinan, nak dapat kesungguhan, nak dapat satu push untuk membawa Islam dalam hidup, nak dapat satu push untuk lebih serius menghadapi datangnya satu hari yang tuan-tuan dan saya tidak boleh mengelak. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan satu saat. Orang yang kaya macam Tan Sri Pahmin, tuan-tuan, dalam kerajaan dia kepala JPJ, dalam kerajaan dia ketua struktur kementerian, dalam swasta 12 tahun dia menjadi pengurusi AirAsia, syarikat tambang murah nombor 2 yang terbesar dalam dunia. Tapi saudara, macam mana dia boleh tundukkan ego dia? Macam mana boleh makan talam-talam, satu talam 3 orang, satu talam 4 orang, nasi membumbung, kuah dicurahkan, adalah seketul-ketul. Kadang-kadang tentang bukan ayam, kadang-kadang kuah tu bersama dengan kuah tu yang jatuh tu ialah kentang-kentang, sweet potatoes, kentang. Ada sayur sikit, ada sambal sikit. Tan Sri Pahmin biasanya bawa tentang cube ikan, saya ingat ikan yang punya mahal, ikan kering dalam bentuk cube tu, teman-teman. Itulah nasi dengan ikan kering, ikan kurau cube. Macam mana, tuan-tuan? Ada masanya, tuan-tuan, dalam masa 4 bulan tu 120 hari dia masak. Dia masak. Dia tak pernah seumur hidupnya, he admitted, I never even wash even one plate. Terbayang tak, tuan-tuan? Macam mana? Macam mana agama boleh menundukkan ego seseorang? Macam mana amalan-amalan agama boleh menundukkan ego seseorang? Macam mana arrogance boleh dipadamkan melalui amalan agama?
Macam mana besarnya takaburnya manusia, riaknya manusia. Boleh tuan-tuan, insya-Allah boleh dapat dimatikan aspek-aspek yang masuk dalam sifat-sifat mazmumah itu, kalau kita dapat mengikuti program-program sebagaimana yang saya sebutkan itu. Saudara yang teman sekalian, balik tadi kita, tuan-tuan, ada satu lagi saya nak baca ayat Quran dalam surah Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Surah Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, wahai Allah, Engkau adalah penguasa di dunia dan di akhirat. Engkau adalah penguasa, the super penguasa dunia dan akhirat. Apa permintaan yang kedua di doa itu? Di doa Nabi Yusuf AS. Doa yang kedua, tawaffani musliman, wahai Allah, wafatkan aku dalam Islam. Nabi itu tadi, Nabi, wafatkan aku dalam Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, nak tanya puan-puan yang ada kat sini, bila mengambil satu tuan angkat tangan meminta, wahai Allah, matikan aku dalam Islam, matikan aku dalam iman, matikan isteri aku yang aku sayang dalam Islam, dalam iman, matikan suami aku yang aku cinta dalam Islam, dalam iman, matikan anak laki-laki aku yang aku sayang 3 orang dalam Islam, dalam iman, matikan anak bongsuku, anak perempuan yang aku timah waktu umurnya 6 tahun, aku timah lagi, aku cium lagi sayangnya aku kepadanya. Aku nak dia juga mati dalam Islam dan dalam iman. Saudara-saudara, sebab itu tuan-tuan, apa lagi diminta? Tawaffani muslimah, wafatkan aku dalam Islam. Balik kepada kita tuan-tuan, di sampai kayangan ini, malam ini, kita mesti minta dalam tahajud kita. Allah, apa dia kita minta dalam tahajud kita? Tawaffani muslimah, matikan aku dalam Islam. Tuan-tuan, saya baca khutbah tadi kat sini, yang baca khutbah hari ni pun saya rasa tajuk khutbah hari ni tuan-tuan tentang integriti tadi. Tak tahu kat sini sama tajuk kan? Integriti. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu syaratnya, antara ayat yang dibaca yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu pada sebarang masa sampai ketika meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Jangan dormant. As far as Islam is concerned, as far as iman is concerned, as far as taqwa is concerned, do not get yourself, put yourself in the dormant. Jangan nanti dormant zone, the zone of dormant. Jangan. Bergerak. Gerakkan isteri, gerakkan anak. Tak boleh dormant. Islam tidak mengizinkan kita duduk termenung begitu saja. Islam tak mengizinkan kita menyerah begitu saja. Islam tak mengizinkan kaki-kaki ini tidak digerakkan untuk membawa jasadnya dikubur nanti dan membawa rohnya mati dalam Islam. Kaki ini digerakkan untuk mati dalam Islam. Tangan ini digametkan untuk mati dalam Islam. Mata ini memandangkan untuk mati dalam Islam. Telinga ini mendengarkan azan yang keluar daripada surau ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingkas kita bangun tuan-tuan, bingkas kita bangun. Bawa isteri, bawa anak, bawa seluruhnya. Letak dalam kita pandu, terus datang ke surau sampai kayangan ini. Surau An-Nur. Tuan-tuan namakan surah-surah An-Nur tuan-tuan. Saya yakin bila siapa yang menamakan ini 13 tahun yang lalu, surah ini dah 13 tahun kan? 13 tahun. Saya rasa mungkin ada 5-6 nama telah dicadangkan. Macam-macam, surah Hidayah, surah Al-Furqan, surah Al-Ihsan. Tapi yang dipilih ialah surah An-Nur. Apa tuan? Cahaya. Cahaya apa? Sesungguhnya pasti cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya ihsan. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya bertitik-titik di atas cahaya, cahaya bertitik-titik di atas cahaya. Hari-hari cahaya hidayah nak masuk dalam kepala kita, nak masuk dalam hati kita, tapi kita menolak hidayah.
Tak bangun subuh tolak hidayah, tak semain subuh pagi besok tolak hidayah, tak datang surau Sunway Kayangan tolak hidayah, tak datang surau An-Nur tolak hidayah, tak sambut panggilan azan tolak hidayah. As simple as that. Inilah yang berlaku. Saudara, ada anak-anak kita agaknya yang perempuan dah sampai umur 28 tahun dah tak pernah pijak kaki lagi ke surau ini. 3 minggu yang lepas, tuan-tuan, 1 bulan, 2 bulan, selepas itu pun kita cerita lagi. Apa dia? Maulid Rasul. Saya yakin ada anak kita yang telah berumur 31 tahun tak pernah duduk walau satu sesi pun mendengar daripada mana-mana penceramah, mana-mana pensyarah bercerita tentang Maulid Rasul. Mana dia nak kenal Nabi? Tuan-tuan bagi tahu saya, dia tak baca cerita Nabi, dia tak baca hikayat Nabi, dia tak baca sirah Nabi, dia tak pernah dengar cerita Nabi, dia tak pernah dengar tuan-tuan orang berceritakan dalam Nabi, dia tak buka YouTube tentang Nabi, dia tak buka Telegram tentang Nabi, dia tak buka Instagram tentang Nabi, dia tak buka, tuan-tuan, dia tak buka. Macam mana Nabi nak kenal dia, tuan-tuan? Macam mana Nabi nak kenal? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nabi besok kenal umat dia ialah tanda-tanda dia sujud. Dahinya nampak cahaya bergemerlapan yang keluar daripada dahinya. Antaranya tanda-tanda Nabi mengenal umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, balik tadi tuan-tuan, saya tadi baca sepotong hadis, man atat alaihi situna sanah faqad azarallahu ilaihi bil umur. Sesiapa yang sudah sampai umurnya 60 tahun, banyak kata tuan belum lagi 60 tahun. Ada orang Kedah tadi yang duduk sebelah saya semayang tadi, bapa apa namanya, pakcik apa, pakcik bukan sebelah saya yang supposedly to be the oldest. Haji Harun, mana Haji Harun tadi? Masya Allah, dengannya dah 80 lebih tuan-tuan. Kalau 80 lebih tuan-tuan boleh menampak kaki datang ke surau ini, kalau 14 tahun 15 tahun tak ada upaya nak datang ke surau ini, tuan-tuan jawablah di sisi Allah. Tak ada orang di kawasan rumah ini, di kawasan ini tak ada orang yang tak ada kereta. Kalau Taman Tun, tempat saya tuan-tuan dan puan, ini sahabat saya ni pernah duduk Taman Tun. Saya ada kawan saya tuan-tuan, masa kami dekat Kuala Selangor dulu, di ADO semua ni. Saudara, kalau di Taman Tun kereta, kebanyakannya ada 5-6 biji kereta. Yang masuk dalam rumah 3 kereta, yang di luar parking lagi ada 4-5 biji kereta. Average. Satu link house di Taman Tun, tuan-tuan nak tahu harga ni sekarang ni 1.4 million link house. Satu semedi di Taman Tun sekarang ni harganya something like 2.8 million atau 3.2 million. A bungalow, a modestly small bungalow tuan-tuan ni, cost about 5 to 5.5 million. Situlah masyarakat ni. Semua ada. Kereta ada, kereta Jaguar ada, kereta Porsche ada, tuan-tuan namakan kereta-kereta. Tapi kereta itu tak menghala kedua masjid di sana. Masjid Taqwa, satu lagi masjid saya namanya Masjid Al-Ghufran. Cuba bayangkan, Allah bagi semua jalan raya yang terbaik dekat Malaysia, Taman Tun. Keselamatan yang terbaik di Malaysia, Taman Tun. Suasana yang terbaik di Malaysia, Taman Tun. Facilities yang terbaik di Malaysia, Taman Tun. Nak pergi shopping tuan-tuan, Wan Utama ni one of the biggest shopping mall in Asia, one of the biggest in Asia. Where it is located? In Taman Tun. Wan Utama dengan rumah saya 5 minit saja, 5 minit. Saya selalu bagi tahu apa minuman keras yang tak ada dekat sana. Jerman ada outlet dia, Swiss ada outlet dia, Jepun tuan-tuan sake ada outlet dia. Saudara, Allah bagi semua sekali
Kemudahan semua sekali. Tuan-tuan, Allah izinkan saya melawat dunia ni, terutama masa jadi exco, tuan-tuan, 3 kali melawat dunia. Hampir semua kontinen saya dah pergi, tuan-tuan. Saya dah pergi Latin America, saya dah pergi Afrika, saya dah pergi Australia, saya dah pergi New Zealand, saya dah pergi Eropah, Amerika. Of course, saya belajar di Amerika kan? Saya dah pergi Canada, saya dah pergi Russia, saya dah pergi Jepun. 3 kali saya. Tapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan, selain daripada Mekah dan Madinah, di sinilah tapak yang paling subur untuk kita membentuk insan-insan syurga, tuan-tuan. Di sinilah, tak ada lagi dalam dunia. Kalau syarahan saya malam ni, tuan-tuan, syarahan saya malam ni dibuat di Mesir, saya kena tangkap, pasti kena tangkap. Kalau saya bersyarah di Saudi sekarang ni bagi mikrofon macam ni, pasti saya ditangkap. Hatta di Indonesia pun kalau saya bersyarah macam ni, saya akan ditangkap, tuan-tuan. Tapi Malaysia, tuan-tuan, apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Kemudahan untuk tanam menghadap Allah, kemudahan nak jadi ahli syurga tadi. Bagi tahu saya, tuan-tuan, apa yang tak ada? Tuan-tuan pergi Melaka, every 1.5 kilometers atau 2 kilometers, masjidnya menganjur sampai tepi jalan, menganjur sampai ke jalan, tuan-tuan, di Melaka. Di mana-mana di Malaysia, di mana-mana di Malaysia, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Johor, di Perlis, di Kedah, di Selangor. Yang tak ada apa, tuan-tuan, yang tak ada? Iman yang tak ada. Minta maaf saya sebut iman yang tak ada. Facilities are there, infra is all there, tetapi iman tak ada. Ambil kat sini je lah. Fantastic facilities, tuan-tuan. Saya tengok tadi Mahatafiz 60 orang dekat sana. Saya yakin ada penduduk kawasan ni tak pernah menjeru pun Mahatafiz itu. Saya yakin ada anak dara tak pernah menjeru pun adik-adiknya. Pasal di sini ada dua-dua, Bani dan Mana, laki-laki dan perempuan, ada 60 orang kat sini. Mahatafiz Al-Quran dan Sunnah nama dia. Saya yakin ada anak laki-laki kita tak pernah menjeru pun, tak pernah tahu pun, tak pernah ambil tahu pun. Macam mana, tuan-tuan? Kita ambil tahu yang mana ni, apa priority kita, apa aulawiyat. Aulawiyat maknanya priority kita. Ada teman dengan sombong bagi tahu saya, dia CEO, tuan-tuan, CEO. Doktor, I'm so busy, I'm sorry, I'm so busy, you know on the average one day how many meeting I've attended? Not attended, I chair meeting. How many meeting? On the average was 7 meeting a day. 7 meeting a day. Tapi manusia yang sama, dia mengaku dia tak pernah pun terlibat dalam meeting suraunya, dalam meeting masjidnya. Dia tak pernah terlibat mengadakan meeting untuk ahli keluarga. Dia nak cerita tentang ahli syurga, ahli neraka. Tak jumpa bayang, tuan-tuan. Inilah kita. Inilah kita, tuan-tuan. Minta maaf, tuan-tuan. Minta maaf. Saya bukan nak menelanjangkan mana-mana, tetapi saya 45 tahun ni, saya nak bagi cerita lagi, tuan-tuan. 4 bulan yang lepas, saya bersyarah bagi satu kuliah kepada guru-guru sekolah menengah. Jumlah gurunya 85 orang, muridnya ada 800 orang. Di satu negeri saya tak boleh sebut, satu daerah pun saya tak mau sebut, sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Saya bagi kuliah 2 jam setengah. Seronok bagi kuliah dengan guru-guru ni. Pasal guru-guru ni so attentive. So attentive. Tak ada keluar masuk bilik air, tak ada. Tangan pegang pen sebelah kanan, sebelah kiri pegang notebook, tuan-tuan. Tulis. Itulah cikgu, itulah namanya cikgu. Habis, tuan-tuan dan puan, makan tengah hari, saya dijamu makan tengah hari. Pengetua duduk sebelah saya, guru-guru kanan tu 3-4 orang guru kanan duduk sebelah yang sebelah lagi. Apa pengetua tu bagi tahu saya? Atas inisiatif guru-guru agama, ustaz dan ustazah, pelajar-pelajar sekolah ini, atas kebolehan mereka tuan-tuan, diklasifikasikan pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atas kebolehan kemampuan mereka melakukan solat. Setelah dia buat imtihan ujian, tuan-tuan, ujian praktikal dia buat kepada tiap-tiap orang pelajar di situ oleh ustaz dan ustazah. Maka pelajar-pelajar ini dikategorikan kepada A, yang boleh solat, B, boleh pun dikata boleh, tak boleh pun dikata tak boleh, yang C, hampir tak boleh langsung. Bukan itu saja, begitu kata doktor, bukan tak boleh salat, setengahnya mengucap pun tak boleh, doktor. Mengucap pun tak boleh, doktor.
Yang terbaru tuan-tuan, saya beri ceramah pada satu gugusan. Dan satu gugusan, you know what gugusan means, where the gugusan is located. Saya bagi syarahan 4 hari 4 malam saya kat sana. Tuan-tuan bagi satu gugusan. Habis dari gugusan tu saya bagi syarahan, dijemput oleh IPD. Tuan-tuan, IPD itu tuan-tuan ialah Ibu Pejabat Polis Daerah dengan OCPD-nya, timbalan OCPD dengan pegawai kanan dekat situ, semuanya hadir mendengar satu kuliah saya tentang profesionalism dalam khidmatan kepolisian. Habis tuan-tuan, makan juga makan. OCPD duduk sebelah saya, timbalan OCPD duduk sebelah. Apa dia kata? Dekat sini ni, kami ni terlibat untuk melihat anak-anak muda yang tak berapa nak tidur waktu malam. Dia kata, setengah-setengahnya di bawah pokok sawit. Pukul 1 pagi ada lagi bawah pokok sawit. Setengahnya dekat stesen bas, setengahnya di kedai-kedai mamak yang sudah ditutup tapi kursinya masih ada di luar. Mereka berada di luar. Jadi polis, peronda-peronda ni bila tengok keadaan begitu, apa yang terlintas kepada polis? Budak-budak ni ada satu benda yang kita nak tahu ni. Apa dia buat? Apa dia ambil sampel air kencing, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu ke? 8 daripada 10 mereka adalah penagih dana. 100% orang Islam, 100% orang Melayu. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana. Negeri Kedah, negeri Perlis, negeri Kelantan di Terengganu, budak-budak sekolah, seawal budak-budak sekolah rendah, bawa air ketum datang sekolah, tuan-tuan, air ketum datang sekolah. Can you imagine, tuan-tuan? Nah, inilah yang berlaku. Pasal apa berlaku begitu? Pasal Islam tidak berfungsi dalam keluarga, Quran tidak berfungsi dalam keluarga, solat tidak berfungsi dalam keluarga, ayah sebagai ketua keluarga tidak berfungsi dalam keluarga. Sebab itu saudara, dah buku apa dah? Cukup dah kot? Berapa minit lagi? Tuan-tuan bagi tahu saya berapa minit lagi? Ha? Lagi 20 minit. Tuan bagi tahu saya nanti sampai masuk. Saya tak nak, ialah dua tunggu dah lama tuan-tuan ya. Saya mengatakan ya, saya betul-betul angkat topi lah. I take out my head tuan-tuan ya. Tentang kebolehan tuan-tuan nak duduk selepas isyak ni. Jarang berlaku. Maknanya sistem pentarbiahan yang dibuat oleh Surau An-Nur ini sudah berjaya menghasilkan manusia-manusia yang kental keinginan, kemauan untuk menghidupkan agama dalam diri mereka. Contohnya ini tuan-tuan ni dari Nisbah Surau lah, Nisbah Surau ni Nisbah Surau ni antara yang paling ramai yang pernah saya tengok sejak 45 tahun ni. Ini antara yang paling ramai. Apa lagi selepas Isyak? Kalau selepas Isyak ramai macam ni, tuan-tuan catat rekod dunia tuan-tuan ni. Betul, bukan senang. Nak suruh orang duduk sini, nak suruh orang dengar lagi, tambah lagi 20 minit saya ingat dah habis dah. Tuan-tuan orang mana betul. Balik tadi, saya nak mencadangkan satu perkara lah, berdasarkan sikit. Ini orang tua mencadang. Ini orang tua. I am 76 years old. You know, I am 76 years old. My contemporary namanya Profesor Harun D, Datuk Hassan D, Datuk Ismail Kamus, dan satu manusia yang paling saya hormat dalam dunia ini. Kalau tuan-tuan tanya siapa manusia dalam dunia ini yang Datuk kenal, yang doktor kenal, yang doktor paling hormat, yang paling segan dengan mereka, saya kata manusia itu namanya Datuk Ishak Bahru. Tuan-tuan tahu siapa Datuk Ishak Bahru? Bekas mufti kerajaan negeri Selangor. Hebat tuan-tuan, sangat-sangat hebat, sangat-sangat hebat. Ilmunya hebat, akhlaknya hebat. Kami keluar tuan-tuan dan puan melawat Rusia. Tak ramai orang, 17 orang melawat Rusia yang saya ingat dah satu masa dulu. Masalah besarnya siapa yang kena share? Bilik kena share tuan-tuan, bukan satu bilik satu orang, dua bilik dua orang satu bilik, dua orang satu bilik. Siapa orang yang nak share dengan Datuk Ishak Bahru ni? Orang tak berani. Tengok-tengok kiri, tengok kanan tuan-tuan, jatuhlah Nur Hassan Ali untuk duduk satu bilik dengan Datuk Ishak Bahru. Saya kenal dia lama. Dia sikit senior pada saya. Sikit pun tak banyak lah, agak-agaknya 8 tahun, 9 tahun lebih senior daripada saya. Dah kenal lama tuan-tuan dan puan. 10 hari, 11 hari kami di Rusia tuan-tuan dan puan dia. Pagi-pagi pukul 4 dia kejut saya. Tuan-tuan punya formal je dia. Dr. Hassan,
Dr. Hasan. Allah, sahabat yang sangat intimate dengan saya, lebih tua daripada saya, 10 hari kejutkan saya, panggil saya dengan begitu hormat, Dr. Hasan. Apa salah? San, bangunlah, bangun. San. Tapi dia tak buat, tuan-tuan. Dia masuk bilik air, tuan-tuan, keluar saya tengok dah ada full dress dah. Saya tak pernah tengok surah dalam dia, saya tak tengok baju dalam dia. Saya berdorang saja dalam bilik, tuan-tuan. Dia menghormati saya supaya dia menutup aurat di depan saya. Tuan-tuan bayangkan manusia ini. Itulah Datuk Syahbarut. Kita doakan roh dia menjadi roh orang-orang yang soleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Tuan-tuan, okey, besok pagi hari Sabtu. Tujuannya macam mana kita nak instil di kalangan anak kita, isteri kita, suami kita, seluruh keluarga kita yang kita panggil tuan-tuan dan puan, inilah keluarga asas, nuclear family. This is a nuclear family. We wanted to instill, the syurganess di kalangan ahli-ahli keluarga kita. Macam mana caranya? InsyaAllah dengan itu berterusan rumah kita, bilik kita, dapur kita, ruang tamu kita, hiasan-hiasan kita, makanan kita refleks apa yang namanya Islam, apa yang namanya kehidupan berdasarkan Islam. Saudara-saudara, besok pagi saya cadang sebelum datang ke subuh sini, besok pagi paksa anak, saya gunakan paksa. Ayah saya didik 8 orang anak, saya orang nombor 4, adik-adik saya 8 orang. Ayah saya dan mak saya paksa pagi-pagi 5:30 semuanya pergi masjid. I was then about 6 years old, 6 years old. Pergi masjid. Pagi-pagi dah ketuk pintu. Bangun, masjid, subuh, bangun, masjid, subuh, bangun, masjid. Habis aja saya ketuk, mak saya pula dengan suara yang paling lunak. Bangun. Nama saya kat mana? Sir, bangun. Ayah nak pergi dah ni, bangun. Pasal ayah saya ketuk pintu, mak saya ketuk pintu every morning. Saya boleh bersyarah malam ni di sini, tuan-tuan dan puan. Kalau ayah tak ketuk pintu, mak tak ketuk pintu, saya belajar di Amerika 7 tahun, tuan-tuan. Punah saya di Amerika Syarikat. Tapi dalam keadaan, tuan-tuan, habis kita habis lecture semua hari Khamis, kuliah PhD ni tak ramai, 6-7 orang saja. Masing-masing dengan minum, profesor berminum, budak-budak berminum. Saya dengan ketuk pintu ayah saya tu 7 tahun. Belum ada setitik yang saya ingat benda Allah tu, air benda Allah tu masuk dalam mulut saya, betul? Belum ada. Bila ayah saya latih semayang ni, solat. Saya belajar PhD saya di Wisconsin, master saya di University of Pittsburgh, Pennsylvania. PhD di Wisconsin. Wisconsin tu ada tempatnya lebih tinggi daripada Canada. Jadi dia punya musim sejuknya, salji dia 4-5 bulan tu masih ada salji lagi, tuan-tuan. Tapi tinggal semayang tidak. Cari air tak ada air, tuan-tuan. Lomo salji ke muka untuk ambil wudu, tuan-tuan. Tapi semayang tak tinggal, tuan-tuan. Semayang tak tinggal. Di mana-mana pun semayang tak tinggal. Shopping, katakanlah pergi ke England, pergi ke Amerika, tengah-tengah shopping dekat mall tu, tak ada tempat. Bagi tahu, tuan-tuan, shop assistant, mall assistant tu bagi tahu, I want a little space, for me and my wife and the 3 children. We wanted to do prayer. Dia tak tahu apa benda pun, tuan-tuan. Memang dia argue kita, tapi dia boleh bagi kita, tuan-tuan. Mak Saleh ni, kalau tengok kita ada prinsipal dalam hidup ni, contoh, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dalam bulan Ramadan ni, kalau kita belajar di negara-negara macam Amerika, di Europe dan sebagainya, tuan-tuan ni puasa panjang. Kita punya sahur habis pukul 3.30, dah habis sahur dah 3.30 dah tak boleh dah. Buka pukul 10 pukul 10 malam lah baru buka. So saudara, saya nak bagi tahu saudara, saya bagi tahu profesor saya, kita punya cerahan PhD 3 jam atau 3 jam, just about 10 minutes time, can you allow me, I'm going out, to have my little dinner, to break my fast. You are fasting? Yes, I am fasting.
Bukan saja dibenarkan saya 10 minit, 20 minit tuan tinggalkan kelas. Tuan-tuan, seluruh kelas itu tuan-tuan ditangguhkan selama setengah jam menghormati saya, tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, kalau kita dapat pertahankan hidup beragama, pertahankan prinsip hidup beragama, dunia akan hormati kita, orang kafir akan hormati kita, manusia akan hormati kita. Tuan-tuan, penduduk langit akan hormati kita, tuan. Penduduk langit akan hormati kita. Tapi kalau kita long lie, tuan-tuan, long lie, tak ada prinsip dalam hidup, saudara-saudara, isteri kita pun benci dengan kita, teman-teman pejabat kita pun benci dengan kita. Apalagi dah cerita penduduk langit, macam mana benci mereka kepada kita. Baik, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan datang sini besok pagi, saya cadangkan, tuan-tuan dah buat, saya tahu tuan-tuan dah buat, tapi saya nak ingatkan saja. Apa dia? Tahajud, tahajud, tahajud. Jangan tinggal tahajud. Sallu bil-lail walau raka'ah. Lakukan salat tahajud walaupun kamu mampu melakukan walau 1 rakaat. Buat 1 rakaat. Kalau tanya sendirilah, pagi tadi, pagi Jumat, bertahajud ke aku? Isteri aku bertahajud tak? Suamiku bertahajud tak? Anak aku yang sudah wakil balik di rumah tu bertahajud tak? Tahajud. Nabi Muhammad SAW daripada hijrah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, di depan Nabi ialah orang Muhajirin, orang Ansar. Nabi masih di atas untanya. Sang riwayat mengata atas kuda, tapi yang saya pakai ni yang atas unta. Nabi atas unta, kaki yang suci tidak lagi memijak bumi yang terik yang suci itu. Nabi di atas unta, di depan Nabi baru sampai di kota Madinah ialah 2 kumpulan manusia, Ansar dan Muhajirin. Pertama kali Nabi buka mulut, ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Apa dia, tuan-tuan? Ketepikan yang 3, ada 4 perkara Nabi pesan. Ketepikan yang ketiga, ambil yang akhir. Yang akhir apa dia? Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sembahyang malamlah kamu. Brigade Al-Qassam, tuan-tuan dan puan. Sembahyang malam tu wajib bagi mereka. Brigade Al-Qassam di Gaza sekarang, di Palestin. Wajib, tuan-tuan, baca Quran wajib. Dalam perang mesti baca Quran. Saudara, itulah kekuatannya. Dah masuk hari yang berapa sekarang? 28 hari dah kok. Israel masih lagi tak dapat menembusi Gaza, tuan-tuan dan puan, dengan batuan yang mereka, dengan fleetsnya di Laut Mediterania. Tapi masih lagi, tuan-tuan, kekuatan yang ada kepada umat. Baik, saudara, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, kata Nabi, sembahyang malamlah kamu. Wahai orang-orang surau An-Nur, Sunway Kayangan, sembahyang malamlah kamu. Bila kamu sudah sembahyang malam, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Sembahyang malam, syurga sejahtera. Qiyamul lail, syurga sejahtera. Sudah ada sekurang-kurangnya besok pagi. Tuan-tuan dah buat, saya tahu dah buat, tapi saya nak timbul-timbulkan saja. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, 1 rakaat sembahyang witir. OS tolak sembahyang hajat. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 1 rakaat sembahyang witir. Salli sunnat tahajudi rakaatain lillahi ta'ala, salli sunnat taubati rakaatain lillahi ta'ala, salli sunnat witri rakaatan ada lillahi ta'ala. Doa sambil nangis, saudara, sambil nangis doa. Cubalah nangis doa. Cubalah nangis. Fikirkan makan maut berada di bahu kita sekarang, tuan-tuan. Bayangkan, aku nak mati sekarang ni. Macam mana ni aku nak mati? Tuan ya. Siapa ada kalkulator? Tuan ada kalkulator? Ada kalkulator kan? Telefon, ada telefon. Siapa yang ada telefon? Sikit aja. Tuan ya. Tuan, 1 hari sembahyang 5 waktu. Satu minggu 35 waktu, tuan. 35 waktu, satu hari 5 waktu, 1 bulan 150 waktu. Ambil 150, tuan ambil 150. 1 hari 5 waktu, 1 bulan 150 waktu. 150 waktu, tuan-tuan, 1 bulan. Jadikan 1 tahun kali 12.
150 kali 12, jawabnya 1800. Betul tak? 150 kali 12. Betul, 1800. 1800 kali 20. Kali 20 tuan-tuan. Tuan-tuan kali 20. 36.000. Apa maknanya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tinggal sembahyang yang belum dikabak, tuan-tuan dengar ni, tinggal sembahyang kerana malas, tinggal sembahyang kerana udur, tinggal sembahyang kerana pitam, tinggal sembahyang kerana saja-saja kawan-kawan ada, tuan-tuan nak raikan kawan, tinggal sembahyang, saudara tidak qada lagi. Kalau tuan-tuan tinggal sembahyang 20 tahun, maknanya yang nak dikata 36.000 sembahyang, tuan-tuan. 36.000. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, hukum qada wajib, hukum qada fardu. Hatta qada ni hanya sembahyang qada antaranya yang boleh dilakukan pada waktu-waktu tahrim. Waktu tahrim. Bila waktu tahrim? Selepas subuh, satu lagi selepas asar. Boleh sembahyang qada, sembahyang lain tak boleh buat. Punya pentingnya sembahyang qada. Puan-puan, saya nak tanya, sudahkah kita qada? Saya tanya ni, 36.000 sembahyang. Ada masa ke kita nak pergi Jaya ni, nak di Tesco, pusing 3-4 kali tempat yang sama tu. Patutnya boleh habis dalam 10 minit. Akhirnya dekat-dekat 1 jam kita dekat Tesco. Patut kita berada lebih daripada 10 minit. Satu. Hari Ahad, lepas kuliah subuh, tuan-tuan pergi makan roti canai, pergi makan capati. Kat mana tempat kat sini? Ada? Roti canai, capati semua ada? Kita borak dengan kawan-kawan punya seronok borak sampai 1 jam setengah. Nak meraihkan 2 ketul dua capati. Nak meraihkan capati dengan sahabat-sahabat. Ceritalah itu, ceritalah ini, ceritalah itu, ceritalah ini. Pada kuliah subuh tadi, tersengkuk-sengkuk kita kuliah subuh tu, tersengkuk-sengkuk, nak sengkang mata dia, tersengkuk-sengkuk. Tapi kita bercerita dengan capati dengan roti canai 1 jam setengah. Tak terasa apa pun. Saudara-saudara, kita tak boleh buang masa. Time is not within our means to control. Kita kena control time. Masa akan berlalu. Saya umur 76 tahun tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya semua dah tak ada dah. Tinggal saya seorang dalam forum Perdana Ehwal Islam. Tinggal saya seorang tuan-tuan. Saya akan pergi tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun akan pergi. Tuan-tuan ni, Cik Kabir ni lebih muda daripada saya. Saya tak tahu dia pergi dulu ke saya pergi dulu. Tengok-tengok parasat saya, walaupun dia jauh lebih muda daripada saya, rasanya dia pergi dulu. Tuan-tuan orang pada penting sedia. Itu semuanya lah. Tapi apa yang saya nak sebut, besok pagi tuan-tuan, besok pagi selepas tahajud di rumah, sebelum azan ni tuan-tuan dah ada di ruang solat ni. Tuan-tuan jawab azan bila kaki tuan-tuan sudah berada di ruang solat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal salah. La haula wala quwwata illa billah. Di sini. Anak kita di sini, anak perempuan di sini, anak perempuan dan isteri datangi dengan mahram. Tak ada mahram jangan datang. Sembahyang di rumah lebih baik kalau tidak ada mahram daripada di surau ini. Saudara-saudara, besok buat. Tuan-tuan buat. Ulama menyebut tuan-tuan, ulama menyebut buat 40 hari betul-betul, 40 hari betul-betul. Tuan-tuan buat 40 hari betul-betul, continuously, bukan intermittently, continuously. Apa akan berlaku? Hari yang ke-41, tuan-tuan tidak ada bahasa dalam dunia nak menggambarkan rasa seronoknya dunia ini yang kita diami sekarang ini. Pandang isteri seronok, pandang suami seronok, pandang anak seronok, pandang jiran seronok, pandang petokar seronok, pandang mak betul seronok, pandang bapa betul seronok, pandang adik seronok, pandang anak lelaki seronok, pandang anak perempuan seronok. Betul. Pandang masjid seronok, pandang surau seronok. Dengar tentang azan, seronok dengan azan, rindu kepada azan, rindu kepada azan. Sehingga kan tuan-tuan nampak, insyaAllah dengan tuan-tuan dengan surau ni disebut tuan-tuan sebagai ahli syurga. Sebab seorang tuan-tuan ada precondition. Apa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, iaitu mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Apa dia masjid? Surau An-Nur, surau An-Nur, rindu surau An-Nur, rindu surau An-Nur, rindu nak dengar azan, rindu nak belakang di belakang imam, rindu nak belakang imam. Tuan-tuan tahu subuh besok
Tuan-tuan berada di sini, selepas sembahyang sunat 2 rakaat, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, sunat 2 rakaat subuh. Apa pahala dia tuan-tuan? Apa pahala dia? Sunat 2 rakaat subuh. Apa pahala dia? Dunia dan seisi-isinya. Tuan-tuan, 2 rakaat usolli sunat subhi rakaatain lillahi ta'ala, Allah bagi ganjaran dunia dan seisi-isinya. Ya Allah. Lepas tu sembahyang berjemaah, ikut imam tadi. Bagus baca imam tadi, insya-Allah. Bila imam menyebut waladhdallin, imam menyebut amin, makmum menyebut amin. Amin makmum tuan-tuan sampai ke langit disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit menyebut amin. Selepas penduduk amin langit menyebut amin, dia menyebut nama kita satu persatu yang hadir di surah An-Nur ini, memohon kepada Allah. Apa mohonnya? Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Ya Allah tuan-tuan, sayang tuan-tuan, sayang. Besok pagi kalau kita terus tidur anak kita sampai pukul 8.30, saya tak tahu lah tuan-tuan. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu lagi hadis yang hampir begitu, al-ahadul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Dan istilah Allah kepada makhluk yang diciptanya namanya insan diikat oleh salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Saudara, marilah kita bersama-sama insya-Allah. Saya nak mengakhirkan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya ulang balik apa yang saya sebut tadi, saya summarizekan. Nombor 1 tuan-tuan, marilah kita berazam malam ini. Tuan-tuan dah berazam saya tahu, tapi saja saya nak memperbarui azam. Apa dia tuan-tuan? Menjadi ahli syurga. Kita nak syurgakan rumah kita, nak syurgakan bilik kita, nak syurgakan dapur kita. Anak kita, kita nak syurgakan pakaian-pakaian anak kita, nak syurgakan pakaian anak dara kita, nak syurgakan pakaian teruna kita, nak syurgakan anak-anak kita yang berpelesiran, nak syurgakan anak-anak kita tuan-tuan yang nampaknya tuan-tuan liar sikit. Kita nak syurgakan mereka tuan-tuan. Dan saya telah bagi tadi ramuan untuk salah satu cara mensyurgakan mereka. Nombor 2, saya sebut tadi tuan-tuan, nombor 2, insya-Allah, bila kita berjanji buat satu covenant, ini namanya agreement atau covenant dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita, menjadikan isteri kita, anak kita, suami kita, adik-beradik kita seluruhnya menjadi ahli syurga. InsyaAllah kita letakkan di hadapan kita tuan-tuan, apa dia? Kita letakkan insyaAllah apa benda-benda yang mesti dilakukan untuk membolehkan kita menjadi ahli syurga. Right? What are the things that need to be implemented, that need to be done in order for you to be received by God nanti sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk menjadi ahli syurga ni, sebagai suami tak boleh seorang-seorang masuk syurga. Bawa isteri masuk syurga, bawa anak masuk syurga, bawa mak ayah masuk syurga, bawa adik abang kakak masuk syurga, bawa jiran tetangga masuk syurga. Di situlah pentingnya dakwah tuan-tuan. Dakwah. Balighu anni walau ayat. Sebarkan walau satu ayat. Sebarkan satu ayat. Yang keempat tuan-tuan, insya-Allah ya, untuk kita menjadi ahli syurga ini ada 2-3 perkara yang sangat penting. Pertama tuan-tuan ialah ilmu. Mesti ada ilmu. Ilmu ada 2 walaupun saya tak sebut tadi. Nama satu ilmu akli, satu lagi ilmu apa tuan-tuan? Satu akli, satu lagi tuan-tuan nakli. Akli ilmu dunia, nakli ilmu akhirat. Akli ukhrawi, akli duniawi, nakli ukhrawi. Saudara, kalau saya boleh belajar Masters PhD, besok nak jawab 6 soalan dikubur besok. PhD saya tak boleh bantu menjawab soalan itu, tak bantu. Apa yang boleh membantu? Sijil iman daripada surah An-Nur, sijil taqwa daripada surah An-Nur,
sijil ihsan daripada surah An-Nur, sijil salat daripada surah An-Nur, sijil tahajud daripada surah An-Nur, sijil Quran daripada surah An-Nur. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan, kita punya pengurusi pun tuan-tuan, electronic engineer kan, PhD dalam engineering, itu tak boleh tak cukup untuk tunjukkan kepada Munkar dan Nakir, aku nak masuk syurga, aku ada ni, aku ni electronic engineer ni, aku nak tunjuk kau, aku nak masuk syurga kan ini. Bukan, saya sebagai urban scientist, saya punya PhD dalam urban science, saya tak boleh tunjuk saya punya urban science untuk masuk, untuk lulus ujian yang dibuat oleh Munkar dan Nakir. Mesti ada ilmu apa? Cabang ilmunya 3: akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Bila saya sebut ni tuan-tuan dan puan, bila mana ada masa tuan-tuan, mana ada masa, mana ada masa kau nak betul baca Fatihah pun, it take years. Saudara, tak ada masa nak duduk-duduk, tak ada masa nak menung-menung, tak ada masa nak golfing sahabat-sahabat puncak sahabat minggu, sahabat bulan, sahabat hari. Bukan saya anti kau, tidak, tapi kena adil pada diri, kena adil pada agama, kena adil pada syurga, kena adil supaya tutup pintu neraka, tutup pintu neraka, terbuka pintu syurga buat kita. Yang keenam saudara, dalam kita merayakan semuanya insya-Allah kepentingan ilmu yang sangat-sangat penting, kemudian kepentingan amal. Yang keenam ialah amal tuan-tuan dan puan. Saya harap tuan-tuan dan puan insya-Allah tadi 36,000 salat yang tidak diqada. Apa nak buat tuan-tuan? Apa nak buat? Ulama yang tuan-tuan, ulama yang betul-betul ulama yang serius dalam hal ini tuan-tuan, tuan-tuan baca ada 2-3 cara tuan-tuan. 3 cara pendapat tentang ulama. Ada ulama kata nothing doing, you got to qada. Whatever, you kena qada. Buat satu zuhur, qada satu zuhur. Buat asar, qada asar. Buat subuh, qada subuh. Tak ada. No negotiation. No negotiation. Ada satu ulama lagi tuan-tuan, satu firqah lagi mengatakan qada juga, taubat juga, qada juga, sedekah juga, qada juga, silaturahim juga, qada juga, bagi makan orang miskin, bagi orang miskin juga, qada juga, raikan anak yatim, raikan anak yatim juga. Itu option yang ada pada kita. Jadi saudara, kita haraplah insya-Allah. Dan akhir yang ketujuh tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Banyakkan doa tuan-tuan, banyak doa. Tuan-tuan ni, seorang isteri perempuan, kita ada muslimah tak? Ada? Bawah. Dia ada skrin. Ada. Seorang isteri yang dalam doanya tidak menyebut nama suaminya, doanya tidak terangkat ke langit. Seorang anak yang dalam doanya tidak menyebut nama ibu dan ayahnya, doanya tidak terangkat ke langit. Saya nak tanya tuan-tuan, when was the last time during your doa you mention full name of your mother in front of Allah Subhanahu Wa Taala? Bila yang terakhir? Inilah yang kita kena fikir. Bila yang terakhir kita sebut anak-anak kita tuan-tuan? Elok dalam doa sebut. Saya 8 orang anak tuan-tuan, 6 menantu, kena sebut satu persatu tuan-tuan. Kita sebut namanya. Khusus, ini namanya doa yang khususiyah, doa yang khusus kita berikan kepada mereka supaya pahala ini pun dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang berdoa dan yang didoakan. Dalam konteks kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Besok mula tuan-tuan. Akhirnya saya nak ulas balik, jangan lupa besok. Kalau anak kita tuan-tuan, tuan-tuan kena buat some degree of compulsion. You have got to employ compulsion. Paksa tuan-tuan, paksa. Macam ayah saya paksa saya tuan-tuan, paksa anak-anak dia. Akhirnya dia menjadi darah daging kita. Quran tuan-tuan, dipaksa. Ayah saya bila jumpa anak-anak dia tuan-tuan, jumpa siapa saja tuan-tuan, anak saudara dia, anak dia akan tanya 2 soalan. Tak kisah waktu bila pun. Yang pertama, sudah sembahyang ke belum? Yang kedua, sudah baca Quran ke belum? Anaknya dilatih sembahyang ke belum, baca Quran ke belum, sembahyang ke belum, baca Quran ke belum. Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, minta maaf. Saya nak minta maaf tentang diri saya ni, saya minta maaf. Rumah saya ni tak mentut tuan-tuan. Kalau anak saya datang hujung-hujung minggu kan datang, insya-Allah bilik nombor 1 terdengar bacaan Quran sebelum atau selepas subuh. Bilik nombor 2 terdengar bacaan Quran selepas atau sebelum subuh. Bilik nombor 3 terdengar bacaan Quran. Rumah saya ada 7 bilik tuan-tuan.
Inilah tuan-tuan, inilah dia. Dan saya harap tuan-tuan, saya bukan nak mengatakan inilah caranya, tapi itulah yang ditinggalkan oleh ayah bonda saya, yang saya sambung kepada anak-anak saya. Satu daripada elemennya compulsion. You got to compel them, you got to paksa. Sebab kalau tidak ada paksaan, kalau tidak ada kesungguhan, anak-anak kita akan mengikuti Islam, mengamalkan dengan cara mereka. Cara mereka sebahagian besarnya bertentangan dengan cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau cakap itu tentang hanya saya nak beritahu tuan-tuan dan puan ya. Saya sedang membangunkan sekarang ini namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan baca sajalah. Tak sempat tuan-tuan ya. Tuan-tuan ambil ini, tuan-tuan baca. Ada kat luar sana, tuan-tuan mesti ada meja kawan saya. Kita akan tutup sampai pukul 10 lah tuan-tuan ya. Pukul 10 kan? Sekarang lagi 10 minit pukul 10 kan? Nah, okey. Tuan-tuan ya, tuan-tuan dapatkan ni Kompleks Anjung Husnul Khatimah. In short, sekarang ni kompleks ini di atas tanah 7 ekar yang diwakaf. Tepi jalan, kalau tuan-tuan orang Kelantan nak beli ikut Gua Musang, tuan-tuan mesti lalu tempat ini. Namanya Kampung Lebu, Mukim Berpaga, Bentung, Pam dan Bangun. Tepi jalan. Sekarang sedang buat earthwork, sedang buat kerja-kerja tanah. InsyaAllah dalam bulan Januari, bulan Februari, kita akan buat tuan-tuan dia punya pecah tanah. Pecah tanah akan dibuat pada ketika itu insyaAllah. Tuan-tuan, apa yang nak buat? In short, tempat ini tuan-tuan tempat adalah tempat untuk mendidik mentarbiah manusia. Dia boleh duduk sebulan, dia boleh duduk setahun, dia boleh duduk 5 tahun, dia boleh duduk 10 tahun, dia boleh mati dekat situ tuan-tuan tempat ini. Apa dia? Mendidik manusia, mentarbiah manusia supaya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, dia ada 5 program yang kita letak kat situ. Ada 5 modul dia. Kita satu modul 1 minggu. Habis 1 minggu balik, bila lapang datang pula minggu kedua. Bila lapang datang minggu kedua. Apa nama kursusnya? Ada 5 modul. Modul yang pertama, mati mengucap la ilaha illallah, modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 3. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 4. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 5. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah ikut berbagai-bagai kursus. Profesor dah ikut berbagai-bagai kursus. Pengurusi kita tuan-tuan ikutlah berbagai kursus. Saya tuan-tuan masa kat Intan dulu 3 tahun setengah di Intan mengendalikan berbagai-bagai kursus. Polis ada kursusnya, askar ada kursusnya. Tapi kursus nak mati secara serius berapa orang yang ikut tuan-tuan? Kursus berziri yang merangkumi fardu ain, fardu kifayah, merangkumi tuan-tuan akidah, syariah, akhlak. Siapa yang pernah ikut tuan-tuan? Jadi inilah yang kita nak bangunkan insyaAllah. Mungkin satu-satunya di dunia, mungkin satu-satunya di Malaysia yang kita akan bangunkan. Tuan-tuan ya, tuan-tuan dapat ni. Kalau tuan-tuan nak menderma, dia alu-alukan. Kalau tuan-tuan berasa belum nak menderma lagi, doakan saja tuan-tuan agar program yang berjalan secara prinsip wakaf, semuanya wakaf. Tanahnya wakaf, pembangunannya wakaf, materialnya wakaf, kontraktornya pun setuju dengan wakaf dan sebagainya. Dan saya tuan-tuan, yayasan saya, Yayasan Husnul Khatimah, telah dipilih oleh Majlis Agama Islam Pahang yang menjadi pemilik tanah sekarang ni. Majlis Agama Islam Pahang melantik saya menjadi mutawali namanya. Yayasan saya mutawali yang akan membangun dan akan mengisi program-program bila program itu nanti siap dan berjalan di sana insyaAllah. Tuan-tuan baca dalam TikToknya ada, dalam Facebooknya ada, dalam website pun ada, bacalah. Kemudian tuan-tuan buku. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. I have written 40 books. Ini buku yang terakhir 3 buku. Saya harap buku inilah yang mengiringi saya nanti untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Anything at all. This one is written on a manual punya protokol. Jadi mudah saja tuan-tuan nak itemize. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah, macam mana nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku yang kedua tuan-tuan, untuk anak-anak kita yang saya sangat bersimpati. Anak saya pun super, anak tuan-tuan pun super agaknya. Sukar mendidik anak, sukar nak mengejut anak, sukar nak membawa agama dalam kehidupan anak. Maka saya tulis buku namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku ni tuan-tuan, kalau anak kita baca, mak dan ayah baca, tuan-tuan kalau dapat tiap malam, dia ada satu chapter kat sini namanya Anak Durhaka. Saya cadang setiap malam
baca satu muka sebelum tidur 3 minit. Baca 3 minit sebelum tidur. Habis buku ni tuan-tuan, anak kita akan berwajah baru, jiwanya berwajah baru, hatinya berwajah baru. Setelah mereka tuan-tuan dipersembahkan dengan idea-idea, dengan Quran, dengan hadisnya tentang bagaimana nak menjadikan anak kita anak yang salih, anak yang salihah. Buku yang terakhir tuan-tuan. Ini buku yang terakhir. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ini untuk isteri saya, untuk anak perempuan saya, untuk isteri tuan-tuan, untuk anak perempuan tuan-tuan, dan anak perempuan dan isteri seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tuan-tuan, bila dia baca, suami baca, isteri baca, dan suami-suami dan anak-anak perempuan kita baca, isteri kita akan baca. Tuan-tuan, sudah ada satu terselit dalam jiwa mereka, terselit dalam jiwa halus mereka. Aku nak jadi ketua bidadari syurga. Aku nak mengamal ketua bidadari syurga. Aku nak hidupkan amalan ketua bidadari syurga. Maka matilah mereka sebagai ketua bidadari syurga. Ya tuan-tuan, ini boleh dapat tuan-tuan dapatkan ini. Boleh QR code, tuan-tuan, senang aja QR code, boleh online dan sebagainya. Dan satu lagi tuan-tuan ya, sebagai langkah kita untuk mengumpul dana. Ini mengumpul dana, saya ada 2-3 lah bisnes yang kita buat. Kalau misalnya keuntungannya saya salurkan kepada Anjung Sul Fatimah. Sekarang ni saya secara peribadi tuan-tuan, kita dah collect 2.5 million tuan-tuan. 2.5 dengan buku-buku ni, dengan sikit derma daripada sahabat-sahabat, 2.5 million. Itulah yang saya gunakan sebagai initial untuk membangunkan komplek Anjung Sul Fatimah yang akhirnya nanti setelah siap 3 pasar berharga 27 juta ringgit. Pasar yang pertama ada masjidnya saja berharga 3.8 juta ringgit. Keseluruhan pasar pertama itu 13 juta ringgit. Jadi tuan-tuan ya, siapa yang ada sakit otot, siapa yang ada sakit lutut, siapa ada slip disc, sakit sendi, tuan-tuan dan berbagai-bagai ni, bekam dan sebagainya, kita ada pakar-pakar ni tuan-tuan yang qualified. Kita ada Sabah Physio Rehab Center di Sabah di sana. Tuan-tuan call sajalah orang yang apa ni, orang yang stroke, orang yang baru kena heart attack, dalam recuperating itu bolehlah mendapatkan rawatan daripada pakar-pakarnya yang ada di Setapak tuan-tuan, di PP128 sebelah Columbia Hospital dekat Setapak sana, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, satu lagi yang akhirnya kad saya ni kad saya. Di belakang kad ini ada 6 media sosial. Yang ini saya bersyarah ni tuan-tuan 45 tahun dah ni, ini face to face. Ini face to face. Tapi ada juga Hasan ya, Islam Online by Hasan Muhammad Ali. Hari-hari ada new tu. Hari-hari ada perkara baru, hari-hari ada upload yang baru. Hari-hari tuan-tuan ada yang baru. Kuliah saya, kuliah subuh saya, kuliah duha saya, kuliah maghrib boleh diakses. Tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan ambil gambarnya ni tuan-tuan, buat screenshot tuan-tuan. Sebar kepada semua tuan-tuan punya konteks dalam telefon tuan-tuan. Ini adalah sedikit sumbangan untuk mendakwahkan agama Allah. Free tuan-tuan, free. Siapa saja nak tengok dekat sini, gunakan 6 channel platform ini, free of charge. You don't pay even a single cent untuk mendapatkan ilmu agama secara online, insyaAllah. Dapatkan itu tuan-tuan. Cukup sekali itu. Terima kasih kepada pihak surau. Tuan-tuan pihak surau bukan saya hubungi tuan-tuan, bukan pejabat saya hubungi ni. Ada seorang manusia namanya Muhammad Asmadi. Saya kenal Muhammad Asmadi ni sekali dalam hidup. Should I be meeting him again? I cannot recognize him. I don't know him, you know. Tapi saya tak suruh dia, saya tak apa pun dia, saya tak bayar apa pun dia. Dia kontak tuan-tuan. Dia bagi tahu saya nak pergi Sarawak, dia akan kontak. Dia akan kontak masjid, dia akan ke surau. Setiap 1 hari bulan dan 15 hari bulan, dia akan bagi saya 1 senarai. Saya keluar tuan-tuan biasanya hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad saya keluar daripada Kuala Lumpur ke Terengganu, ke Kelantan, ke Negeri Sembilan, ke Melaka. Dibuatkan programnya oleh Muhammad Asmadi yang tinggal di Terengganu, di Kuala Terengganu tuan-tuan, insya-Allah ya. Dia lah yang mengusahakan. Saya tak kontak masjid ini, surau ini, saya tak kontak mana-mana masjid. Semuanya diusahakan oleh Muhammad Asmadi yang saya berjumpa dengan dia baru 1 kali dalam sejarah hidup kita tuan-tuan. Dan 4 tahun dia buat, 4 tahun tuan-tuan dia melakukan. Inilah sumbangan seorang insan. Inilah kehendak seorang insan atas nama agama. I don't pay him a single cent. I don't ask him to do this. I don't ask him to do this. By himself, by his own accord, by his own doing.
dia buat kita tuan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekali itu. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan ya. Terima kasih kepada tuan-tuan, kepada perempuan khususnya yang mengikuti program ini. Tak pernah saya menghadirkan diri dalam program jam 8.30. Sekarang pukul 10 dah tuan-tuan dan puan ya. Dekat 1 jam setengah dah kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang terlalu banyak terhadap Engkau wahai Allah. Dosa kami yang terlalu banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kami yang terlalu banyak kepada ibu kami dan ayah kami yang telah pergi meninggalkan kami wahai Allah. Dosa kami yang terlalu banyak kepada istri kami dan suami kami. Dosa kami yang terlalu banyak kepada anak-anak kami kerana kami gagal memberi agama kepada mereka wahai Allah. Dosa kami yang terlalu banyak kepada jiran tetangga dan sahabat karib kami. Kalau ini adalah majlis untuk memanggil hidayah, ya Allah, masukkan sebutir hidayah dan hati-hati insan. Masukkan sebutir hidayah dalam hati kami yang hadir, yang tidak hadir dalam majlis ini, ya Allah. Kepada teman-teman sahabat-sahabat yang menjadi jiran kepada masjid ini, surau ini, yang belum meringankan kaki mereka melangkah ke surau ini, wahai Allah. Ringankan kaki mereka, wahai Allah. Ringankan kaki mereka, wahai Allah. Tampilkan mereka ke rumah Engkau, wahai Allah. Ini rumah Engkau, wahai Allah. Tampilkan mereka ke rumah Engkau ini, wahai Allah. Supaya mereka rindu kepada Engkau, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada roh rumah ini, wahai Allah. Ini rumah Engkau, wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis silaturahim, wahai Allah, jalinkan hati-hati kami, wahai Allah. Jalinkan hati kami, wahai Allah. Ketuklah pintu hati kami, supaya kami berlapang dada di antara kami, sayang menyayangi di antara kami, wahai Allah. Bantu membantu, tolong menolong di antara kami untuk menghidupkan agama, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini untuk memantapkan amalan agama kami, wahai Allah, maka kami akan mencari jalan memantapkan agama kami. Kami akan melakukan tahajud, wahai Allah. Kami akan bangun pagi, wahai Allah. Kami akan membawa istri kami, anak-anak kami ke surau ini, wahai Allah, bersama-sama untuk membesar mengagungkan Engkau, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami sebagai ahli syurga, wahai Allah. Pilihlah istri kami dan suami kami sebagai ahli syurga, wahai Allah. Pilihlah anak-anak kami sebagai ahli syurga, wahai Allah. Pilihlah cucu-cucu kami sampai hari kami mendunia ini dikiamatkan, semua keturunan kami menjadi ahli syurga, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, kepada ibu dan ayah yang telah pergi, kepada datuk nenek kami yang telah pergi meninggalkan kami, wahai Allah, damaikan ibu kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ayah kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan abang kakak dan adik kami yang telah pergi meninggalkan kami di alam barzah. Damaikan istri dan suami kami yang telah pergi mendahului kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan seluruh insan di alam barzah. Kepada teman-teman yang sedang berjuang di bumi Palestin, teman-teman yang sedang berjuang di Gaza, ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Beri kekuatan kepada mereka, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, wahai Allah. Hapuskan Zionis, wahai Allah. Kucar-kacirkan mereka, wahai Allah. Kucar-kacirkan mereka, wahai Allah. Kucar-kacirkan mereka, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.